من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada saat ini, dipilih oleh Allah, diberikan nikmat taufik oleh Allah, digerakkan hati kita serta anggota kita dijemput oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan sahabat yang hadir yang mengikuti senantiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, niat yang betul, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, diberikan kefahaman oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita segala kelebihan yang dijanjikan untuk mana-mana mereka yang menuntut ilmu dengan hati yang penuh keikhlasan. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 227. Waalaikumsalam. Suhairi jadi? Tak sihat? InsyaAllah. Baby berapa hari? Oh, 4 hari. Lek lu. Oh, dia ada 7 hari ke? Biar dia tegap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Muka surat 227. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah, dan ketahui olehmu wahai hamba Allah.
Wahai mana-mana orang yang beribadat kepada Allah, wahai orang-orang yang nak beribadat serta sampai maksud ibadat. Jadi kita beribadat ni ada maksud dia, ada matlamat dia, ada maksud ibadat. Apa maksud ibadat kita? Kita mesti tahu. Di antara maksud ibadat agar Allah redha pada kita, agar Allah meredai kita sebagai hamba-Nya. Selain daripada itu, agar amalan yang kita buat diterima oleh Allah. Selain daripada itu, agar diberi ganjaran pahala oleh Allah, diselamatkan daripada azab Allah. Itulah di antara maksud. Itulah di antara maksud kita beribadat. Jadi kalau kita faham akan maksud ibadat, contohnya tadi, di antara maksud ibadat nak Allah redha, maka jangan kita buat benda yang Allah tak redha. Tak redha, jangan kita buat benda-benda yang Allah tak redha. Kita nak Allah redha tapi kita buat benda yang Allah tak redha, mustahil lah dapat redha Allah. Maka sayubianya bagi diri kita mengenal, mengetahui apakah benda-benda yang Allah tak redha, apakah perbuatan yang Allah tak redha, sifat hati yang bagaimana yang Allah tak redha. Kita kena tahu, kita kena kenal supaya kita boleh jauhkan diri kita. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak menjauhkan diri kita daripada benda-benda yang Allah tak redha? Sedangkan kita buat benda tu hari-hari. Kita buat benda tu hari-hari. Kita buat benda tu hari-hari, padahal benda yang kita buat hari-hari tadi benda yang tak diredha oleh Allah. Macam mana kita nak mengetahui? Itulah dia ilmu, itulah dia peranan ilmu tadi, itu peranan ilmu. Ni alhamdulillah sekarang ni nyatanya zahir ni kita sedang melakukan benda yang diredha oleh Allah. Iaitu mana? Menuntut ilmu, hadir dalam majlis ilmu, mendengar ceramah ilmu. Itu benda yang Allah redha, maka dapat dah redha Allah. Tapi ada lagi tapisannya, pastikan niatnya ikhlas. Pastikan niatnya ikhlas pula. Meskipun pada zahir nampak macam amal soleh, tapi seandainya niat kita tu berpaling daripada niat yang betul, maka tetap tidak mendapat redha Allah. Meskipun pada zahir ni nampak beribadat, nampaknya amal soleh, belajar, mengaji, tiba-tiba dalam hati kita ada niat ataupun ada tujuan-tujuan dunia contohnya. Nak orang kenal, nak orang sanjung, nak orang hormat, nak orang redha dengan kita, nak orang kasih dengan kita, maka jauhlah daripada mendapat redha Allah. Jangan cari redha makhluk, cari redha Allah. Wa kafa billahi alima. Memadalah bagi kita Allah yang mengetahui amal yang kita buat. Selagi amalnya betul, mengikut syariat, niatnya baik, teruskan. Meskipun orang lain tak tahu, meskipun orang lain tak tahu kebaikan yang kita buat, meskipun orang lain tak redha dengan apa yang kita buat, meskipun orang tak redha, satu dunia tak redha dengan apa yang kita buat. Kita solat, kita mengaji, kita nak ikut syariat, kita nak terapkan apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cari hidup orang Islam dalam ahli keluarga kita. Semua satu dunia tak redha dengan apa yang kita buat, tetap kita mendapat redha Allah, tetap kita mendapat redha dan kasih sayang Allah, meskipun satu dunia tak redha dengan apa yang kita buat. Tapi asalkan yang kita buat tu mengikut syariat betul. Ataupun kita buat maksiat, kita buat benda yang Allah benci, tapi satu dunia redha seronok dengan apa yang kita buat, tetap kita mendapat kecelakaan, tetap kita dibenci oleh Allah. Jadi keredaan manusia tidak mendatangkan pahala, kebencian manusia tidak mendatangkan dosa. Yang menjadi asbab kita mendapat pahala, redha Allah. Yang menjadi asbab kita mendapat dosa, kebencian Allah. Dan ketahui olehmu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala. Apa maksud mengenal Allah? Mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah serta diiktikadkan dalam hati. Yang kita belajar tauhid itulah. Yang kita belajar tauhid tu. Sini dah baca tauhid ni sini. Dulu kan.
dulu kat masjid. Nanti kita ambil satu kitab tauhid lah. Selang-selang kan. Kita baca kitab Faridah ya. Baca kitab Faridah. Mana minggu ni tauhid, minggu depan minggu ni tasawuf, minggu depan tauhid. Sebab dia dua benda ni penting, tak ditinggal. Nak kena sentiasa. Ataupun hari tu kata nak ganti kitab apa itu? Musalli ya? Tapi musalli dah baca kat masjid. Surah ni mana ada? Baca kitab Faridah aja. Tauhid. Tauhid tak boleh, tauhid kena selalu ngaji. Kalau jangan ngaji lambat faham. Kena banyakkan ngaji tauhid. Sebab ngaji tauhid nak kena fikir banyak. Cari kitab Faridah, kitab Faridah. Kat masjid kita dah baca Risalah Tauhid kan. Kita baca Faridah. Misbah dah baca dulu. Misbah dah alim dah kan. Dah hafal. InsyaAllah. Kalau dapat, kalau ada kan minggu depan boleh. Minggu depan kita mula Faridah. Kita gili-gili insyaAllah. Biar dia seimbang. Tauhid pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. Barulah perjalanannya cantik insyaAllah. Dia macam tayar kereta lah, ada 4 tu. Kalau satu kurang angin tak sedap nak jalan. Nanti kan dia fiqh, tauhid, tasawuf, Quran. Cukup dah 4 dah. Tauhid, tasawuf, fiqh, Quran. Okay. Sedang elok tu ada 4 tayar dah. InsyaAllah dia jalan cantik ya. Kalau tak nanti jalan 3 tayar ya. Jalan 2 tayar jadi basikal pula dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah, maksud mengenal Allah iaitu mengetahui, mengenali, memahami akan sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah. Adakah kita telah mengetahui sifat-sifat ketentuan bagi zat Allah? Kalau dah tahu alhamdulillah. Kalau tak tahu wajib mengaji. Kerana hukumnya wajib. Itu maksud mengenal Allah. Mengetahui serta mengiktikadkan. Mengetahui beserta dengan dalil-dalil yang menunjukkan di atas sifat-sifat yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita ngaji tauhid tu. Sebab mengenal Allah lah tu. Ada hubung kait dengan maksud mengenal Allah. Mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah supaya kita iktikadkan dalam hati sungguh-sungguh. Mengetahui apakah sifat yang mustahil bagi zat Allah supaya kita boleh jauhkan, supaya kita boleh nafikan, tolak, itu bukan sifat Allah. Dan mengetahui apakah sifat yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya musannif, orang yang mengenal Allah, orang yang dah mengenal Allah Ta'ala, tiada kasih ia orang yang mengenal Allah melainkan akan Allah Ta'ala. Orang yang dah kenal Allah sungguh-sungguh, dia takkan kasih melainkan kasihnya hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Dia sayangan bini dia sayangan laki dia sayangan kawan-kawan dia, tapi nak bandingkan dengan kasih daripada Allah lebih lagi. Kasih daripada Allah tu melebihi segala-galanya. Kasih dia kepada Allah tu melebihi kasih dia kepada suami dia. Kasih dia kepada Allah melebihi kepada kasih dia kepada isteri dan anak-anak dia. Kasih dia kepada Allah tu melebihi kepada orang lain. Bila dia kasih kepada Allah, sudah tentulah dia akan taat patuh perintah Allah. Dia akan taat pada perintah Allah. Dia akan taat pada perintah kekasih dia. Apa perintah Allah? Suruh buat baik. Suruh buat baik. Kalau suami, suruh jadi suami yang bertakwa, jadi suami yang bertanggungjawab. Kenapa dia jadi suami yang bertakwa, bertanggungjawab? Kerana nak menterjemahkan kasihnya kepada Allah. Jadi suami yang kasih kepada Allah, dengan sendiri isteri dan anak-anak dia akan mendapat faedah daripada kasih dia kepada Allah. Dia tak akan jadi suami yang zalim. Dia tak akan sumpah seganah bini dia. Dia tak akan sepak terajang anak bini dia, sebab benda tu dibenci, dilarang oleh Allah. Allah dengan sendiri dia akan menggauli isteri dan anak dia dengan cara yang baik. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kasih dia kepada Allah. Dia akan mencari rezeki yang halal, diberikan kepada anak isterinya. Kenapa tu cari rezeki yang halal? Padahal banyak yang haram-haram yang lebih lumayan lagi. Dia tak mahu. Sebab apa? Kasihnya kepada
Kasihnya kepada Allah kerana Allah memerintahkan kepada dia supaya mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada anak isteri. Begitulah juga kalau isteri mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi isteri yang solehah, dia akan menjadi isteri yang taat, yang patuh, yang berakhlak, yang beradab dengan suami. Adakah dengan sebab isteri itu tadi takut gerun kepada suami? Dah, dia berkhidmat dengan suami, dia taat pada suami tadi kerana gerun dan takut kepada Allah. Kenapa dia tak berani nak melawan perkataan suami? Kenapa dia tak berani nak berbiadab dengan suaminya? Sebab dia bukan takut dengan suami, takut dengan Allah. Takut dengan Allah. Nampak tak? Jadi bila isteri itu tadi kasih kepada Allah, dengan sendiri suami dan anak-anak dia pun dapat faedahnya. Sebab itulah kita ni disuruh supaya mengasihi Allah tu lebih daripada segala-galanya. Tapi kalau kasih kita kepada makhluk melebihi kasih kepada Allah, ini masalah. Kita akan sanggup meninggalkan perintah Allah kerana nak meraihkan kekasih kita makhluk tadi tu. Nampak tak? Kita akan meninggalkan perintah Allah kerana apa? Kerana kasih kita kepada makhluk tu lebih daripada kasih kita kepada Allah. Kita akan mendahulukan makhluk daripada Allah. Kita akan mencari redha makhluk lebih daripada redha Allah. Kita akan pentingkan redha makhluk daripada redha Allah. Tapi kalau dikasih kepada Allah, dia akan utamakan redha Allah daripada redha makhluk. Jadi barang siapa yang mengenal ia akan Allah Ta'ala, tiada kasih ia melainkan kasihlah dia akan Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia hamba akan yang lainnya, kalau dikasih, kalau hamba tu tadi dia ada kasih juga, dia sayang juga kepada yang selain daripada Allah, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Kenapa sayang sangat bini tu? Kenapa sayang sangat anak tu? Sebab dia kasih kepada Allah. Sebab Allah suruh, Allah perintah supaya menjadi suami yang penuh kasih sayang kepada anak isteri. Itu maksudnya. Faham tak? Boleh? Kalau dikasih kepada orang lain pun sebab dia kasih dengan Allah lah. Sebab itulah dikasih dengan isteri dia, sebab tu dikasih dengan anak-anak dia, sebab tu dikasih dengan suami dia. Sebab apa dikasih dengan suami tu? Sebab dia kasih kepada Allah. Sebab Allah suruh dia jadi isteri yang solehah, isteri yang beradab, berakhlak suami dia, dengan terhadap suami dia, yang menjaga maruahnya, yang membersihkan hatinya, yang beradab sopan dengan suaminya. Adakah dengan sebab dia takut dengan suami? Tak, sebab dia takut dengan Allah, bukan takut dengan suami. Kalau dikasih suami lebih daripada Allah, nanti dia akan taat perintah suami dia, yang mana kadang-kadang perintah suami tadi melanggar syariat. Saya nak awak keluar rumah pakai pakaian yang begini supaya kawan-kawan saya kagum dengan awak. Supaya kawan-kawan saya memuji-muji awak. Jadi bila kawan-kawan saya puji awak, saya berasa bangga memiliki awak sebagai seorang isteri. Lalu isteri dia pun taat dengan suami dia, pakai pakaian yang tak mematuhi syariat. Padahal yang dibuat tadi adalah benda yang tidak diredha oleh Allah. Haram dipatuh perintah suami yang melanggar syariat. Haram. Isteri kena faham, dia suruh taat pada suami selagi suruhannya tidak melanggar perintah Allah. Ada pun perintah suami yang melanggar perintah Allah, ada pun suruhan suami, ajakan suami yang melanggar perintah Allah, itu haram ditaati. Haram ditaati. Jangan taat, jangan patuh kepada arahan dan ajakan suami yang melanggar syariat. Jangan dah lurus now. Kenapa ni pakai macam ni? Sebab suami saya suruh, kalau saya tak buat nanti saya taat. Saya tak taat, saya dah derhaka dengan suami. Dah, itu bukan derhaka dengan suami, itu derhaka dengan Allah. Itu derhaka dengan Allah, tu bukan derhaka dengan suami. Jadi suami pun kena faham, kalau kita suruh suami isteri kita buat benda-benda yang melalui syariat, dia tak ikut, maknanya tak boleh kita nak marah dia. Kita kena tahu itu kesalahan kita. Haram kita menyuruh suami isteri kita membuat benda-benda yang melanggar syariat. Kita jadi suami yang dayus nanti, na'udzubillah min zalik. Suami yang dayus,
Suami yang membiarkan isterinya melakukan maksiat, ataupun suami yang menggalakkan isterinya membuat maksiat, itu suami dayus. Sembahyanglah macam mana pun takkan cium bau syurga, takkan cium bau syurga. Bagilah nafkah macam mana pun, bagilah kasih sayang macam mana pun, takkan masuk syurga suami yang macam tu. Meskipun di dunia ni isteri dan anak-anak dia mewah dengan kehebatan dunia, rumah mewah, belanja mewah, makan mewah, pakaian mewah, tapi padahal suami dia tadi yang menggalakkan isterinya dan anak-anaknya melakukan maksiat. Dia tak mengajak suami isteri dia kepada Allah, dia tak mengajak anak-anak ni kepada Allah, tapi hidupnya zahir bahagia. Pada pandangan mata kasar orang lain, masyarakat kata, oh dia tu seorang suami yang baik, bagi tempat tinggal yang selesa, rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, duit yang banyak dan sebagainya. Itu pada pandangan manusia. Adapun pada pandangan Allah, dia seorang suami yang dayus, yang dayus, yang takkan masuk ke syurga. Cium bau syurga pun dia tak dapat. Sedangkan harumnya syurga itu dapat dihidu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dapat dihidu dah harumnya syurga. Tapi ada juga di kalangan manusia yang tak dapat mencium bau. Di antaranya suami yang dayus. Kalau dah cium pun tak dapat, nak masuk jauh sekali dah. Jadi hati-hati, waspada suami. Sebab tu sebelum kita nak menikah, kena belajar dulu undang-undang, syarat rukun jadi suami. Apa tanggungjawab kita? Kalau masa menikah dulu kita tak mengaji, sekarang ni belajar. Yang isteri belajar, yang suami pun belajar. Kemudian perbaiki. Kemudian perbaikilah. Nanti lama-lama jadi baiklah. InsyaAllah. InsyaAllah. Belajar. Sepatutnya buat, kena ada ilmu dulu sebelum buat tu. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya sebelum jadi isteri, sebelum jadi suami, dah kena ada ilmu dah. Bersangkut paut dengan tugasan suami yang disuruh oleh Allah, tugasan isteri yang disuruh oleh Allah, supaya dia tak terperanjat dengan tanggungjawab dia. Banyak sekarang orang terperanjat. Geri sampai macam tu sekali ke? Takkan tiap kali nak keluar rumah nak kena minta izin dengan suami. Itu terperanjat lah tu. Itu terperanjat lah tu. Dia melonjak-lonjak nak menikah tapi tak nak belajar. Akhirnya terperanjat. Macam tu ke? Sampai macam tu sekali ke? Bukan suami yang suruh, Allah yang suruh. Allah yang suruh. Allah yang perintahkan. Bukan persatuan suami Malaysia. Bukan persatuan suami sedunia dah. Itu perintah Allah. Perintah Allah. Mau tak mau kena ikutlah. Kalau tak nak ikut jadi isi neraka. Suami pun kena tahu apa tanggungjawab. Adakah tanggungjawab dia hanya memberikan kesenangan dunia? Dah, bukan tu saja. Kena lekapkan ilmu agama untuk isteri dan anak-anak dia. Barulah dia jadi suami yang adil. Barulah dia jadi suami yang bertanggungjawab. Iaitu mana? Memberi nafkah dunia, memberi juga nafkah yang bangsa akhirat. Kalau tak, dia zalim. Dia seorang suami yang zalim. Dia seorang suami yang tidak adil. Meskipun isterinya satu. Meskipun isterinya satu, dia adalah suami yang tidak adil. Kenapa tak adil? Kerana dia melengkapkan isteri dan anak-anaknya dengan keperluan dunia sahaja, tidak melengkapkan dengan keperluan akhirat, iaitu ilmu. Ilmu yang nak meluluskan amal tu. Ke kita suami je nak semayang nak kena betul, isteri tak payah. Ke kita suami je nak kena hati bersih, isteri tak payah. Ke kita suami je akidah kena betul, isteri tak payah akidah betul. Sebab tu tanggungjawab kita. Jadi yang belum buat, cepat-cepat sebelum kita mati. Kalau bini kita mati besok, kalau bini kita mati dulu sebelum kita persiapkan benda-benda ni, nanti akan jadi satu tanggungjawab, satu keberatan kita nanti di padang mahsyar besok. Dia dah tentu nanti dia akan disoal. Bila dia dah mati, dia akan disoal tentang Allah, tentang iman, tentang solat, macam-macam. Tiba-tiba tak boleh jawab. Sebab apa tak boleh jawab? Suami tak ajar. Dia dah mati, kita kahwin lain. Nanti menyusahkan dia dalam perjalanan dia nak balik akhirat. Naya dia, sian dia. Maka jika kasih ia akan lainnya, maka sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Kenapa dikasih kepada sesama Muslim tu? Sebab dia kasih kepada Allah. Kenapa dikasih pada sanak saudara? Dikasih juga, ambil berat juga dengan sanak saudara, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan. Kenapa sampai macam tu? Sebab dia kasih kepada Allah.
Dia kasih kepada Allah. Tengoklah contoh orang yang paling kasih kepada Allah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab Nabi SAW tu terlalu kasih kepada Allah, sampai kita ni pun bukan kita manusia, haiwan pun dapat tumpang berkat juga daripada kasih sayang Rasulullah SAW kepada Allah. Rasul tak buat zalim pada siapa-siapa pun, hatta binatang. Rasul tak buat zalim dengan binatang sebab dia kasih kepada Allah. Maknanya pendek katanya, orang kalau betul-betul kasih kepada Allah, dia akan buat baik kepada semua orang. Dia akan buat baik kepada semua orang. Contohnya ada dah tu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan yang tak boleh nak dinafikan lagi dah. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya, dan keluarga kekasihnya, dan hamba bagi kekasihnya, dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya. Kalau kita kasih kepada Allah, apa sahaja yang Allah kasih, kita juga akan kasih. Allah kasih kepada fakir miskin, kita pun kasih kepada fakir miskin. Kenapa kasih dengan fakir miskin? Sebab Allah kasih kepada orang fakir miskin. Kenapa kasih dengan para alim ulama yang soleh, ulama-ulama akhirat? Kerana Allah kasih kepada mereka, sebab itulah kita pun kasih kepada mereka. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Apa yang dikasihi oleh kekasih-kekasih Allah tadi pun, kita pun kasih juga. Allah kasih kepada alim ulama. Baik. Jadi ulama ni, alim ulama yang soleh ni, alim ulama yang bertakwa ni, alim ulama akhirat ni, bukan ulama dunia. Ulama dunia tu musuh Allah. Ulama dunia tu musuh Allah, tu bukan kekasih Allah. Apa ulama dunia? Orang yang menjual agama demi dunia, memutarbelitkan hukum hakam Allah. Itu ulama dunia. Itu ulama suf. Itu dajjal. Ulama-ulama yang membawa fahaman yang sesat, membawa syariat yang sesat. Itu tak masuk dalam kata pewaris Nabi, bukan. Jangan menconteng, jangan mengotorkan perkataan apa tu, gelaran pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Nabi ini ulama yang bertakwa, ulama yang takut kepada Allah, yang berani kerana benar, yang menyampaikan agama yang betul, akidah yang betul, syariat yang betul, yang tidak menjual agamanya dengan dunia. Itu ulama yang dinamakan, yang dikatakan pewaris Nabi. Kita ni hentam semua. Yang bawa pahaman sesat pun kita kata pewaris Nabi juga. Yang jual agama pun kita kata pewaris Nabi juga. Jangan mengotorkan gelaran tu. Ulama ni yang takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Dia tidak akan membuat maksiat. Dia tak akan membuat benda-benda yang Allah tak redha. Dia tidak akan menjual agamanya dengan dunia. Itu baru ulama akhirat. Jadi ulama-ulama akhirat tadi tu, apa yang dikasihi oleh ulama akhirat? Dia kasih dengan ibadat, dia kasih dengan majlis zikir, dia kasih dengan majlis ilmu. Maka kita pun kasih lah. Apa yang dikasihi oleh alim ulama tadi tu, kita pun kena kasih jugalah. Itulah tanda kasih kita kepada Allah. Itulah tanda kasih kita kepada Allah. Apa yang dikasihi oleh orang-orang yang Allah kasih, kita pun kasih juga. Apa yang disukai, apa yang digemari oleh kekasih-kekasih Allah tadi pun, kita pun turut gemar juga. Kita pun nak tiru juga, kita pun nak buat juga. Contoh ada seorang ulama, dia suka minum apa? Dia suka minum kopi. Kita daripada tak minum kopi, kita nak minum juga kopi. Sebab apa? Nak meniru kelakuan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Begitu. Dan keluarga habis. Dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Semua makhluk itu hamba Allah. Maka jika kasih ia hamba Allah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan dia kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya. Kerana Nabi SAW itu pesuruh bagi Allah. Kenapa kasih kepada Allah? Kenapa kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Sebab itulah kita pun wajib kasih kepada Rasulullah. Kena memuliakan Rasulullah, kena membesarkan Rasulullah, kena memuji-muji Rasulullah. Kita memuji Allah, Rasulullah SAW, kerana nak menzahirkan kasih kita kepada Allah. Kerana Allah pun memuji-muji
Rasul. Allah pun memuliakan Rasul. Nampak? Allah pun memuliakan Rasul. Kenapa kita yang sesama hamba yang menjadi umat ni pula tak boleh nak memuliakan Rasul? Bahkan memuliakan Rasul, memuji-muji Rasul tadi itu dianggap syirik pula dah. Na'udzubillah min zalik. Dia kata Rasul tu cukup dengan percaya beriman dah lah, jangan nak puji melambung-lambung. Oh, anak bini kita tak apa. Kaulah purnama, kaulah bintang. Kalau kau bulan, aku bintang. Kalau kau bintang, aku bulan. Kalau kau bunga, akulah tampuk dia. Kalau kau bunga, akulah pasu dia. Oh, tak syirik pula duk memuji-muji makhluk macam tu. Yang terang-terang ada buat dosa, buat maksiat. Yang terang-terang tak tentu lagi boleh memberi syafaat. Tak apa pula. Ini makhluk manusia yang terbaik, makhluk yang paling mulia sekali. Nak dibandingkan dengan segala makhluk yang Allah ciptakan dalam alam semesta ni, Nabi kita Muhammad SAW lah yang terpaling mulia sekali. Nak banding dengan malaikat, dia lah yang paling mulia. Nak banding dengan syurga dan isi kandungnya, lebih mulia lagi dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba tak boleh puji pula. Itu yang dia orang tak suka kepada qasidah burdah tu, berzanji dan sebagainya. Sebab dalam qasidah burdah ni kata-kata yang nak memuji-muji Rasulullah SAW. Mereka menganggap itu syirik. Faham tak maksud syirik tu apa? Syirik tu makna menyengutukan Allah, mempercayai sesuatu sama seperti mempercayai Allah. Nampak tak? Tahulah syirik. Oh, puji Rasul tak boleh, puji makhluk tak boleh. Kaulah bulan, kaulah bintang, lautan api sanggup ku redah. Oh, tak apa. Padahal yang kita bersajak, berpuisi, menyanyi untuk dia tadi, makhluk yang kadang-kadang buat maksiat dengan Allah. Tak heboh pula tentang situ. Tak ada pula yang mengatakan lagu-lagu yang macam tu bid'ah, lagu-lagu yang macam tu mensyirikkan, tak ada pula. Tapi bila qasidah yang dialun-alunkan memuji-muji Rasul, oh ini syirik, ini bid'ah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah hati-hati sahabat-sahabat, rakan-rakan dengan pahaman ni. Dia sangat licik memutar belit. Sangat licik mengelirukan kefahaman masyarakat. Dia nak menghasut masyarakat menjadi orang yang membenci. Maknanya orang-orang yang memuji Rasul ni sama macam dia juga. Hati-hatilah. Cuba kita fikir bodoh-bodoh lah, tak payah fikir pandai-pandai, fikir bodoh-bodoh sudah. Kita tengok lagu-lagu kan tak biasa kita dengar lagu, kita pun menyanyi saja. Cuba tengok, cuba teliti kata-kata dalam sedi kata dan lirik-lirik lagu tadi. Memuji-muji makhluk melampau. Kaulah yang satu tak ada duanya. Oh, tak syirik. Tak apa. Kau macam purnama, kau macam ni, kau macam tu. Kalau kau pokok bunga, aku pasu dia. Kalau kau parang, aku tak tangkai dia. Kalau kau kebun, aku pagar dia. Oh, tak apa pula. Tak bid'ah pula, tak syirik pula. Tapi bila memuji Rasul, syirik, bid'ah, sesat. Allah, biarlah cerdik sikit. Simpan sikit tak cerdik tu. Jangan keluarkan semua, nanti nampak sangat. Hati-hati sahabat. Pahaman tu banyak sekarang ni. Betullah dia orang anti maulid ni. Sebab dalam maulid ni dia antara pengisiannya qasidah. Oh, dia kata buat apa pergi qasidah tu? Syirik tu. Puji-puji Rasul, melambung-lambung, melampau-lampau, melebih-lebih. La ilaha illallah. Anak bini kita punya birthday bukan main kita sambut, buat parti macam tiup lilin tak tiup lilin. Padahal anak bini kita tu hari-hari buat dosa, buat maksiat dengan Allah. Bukan main kita raikan lagi. Ini Rasul dah memang Allah jamin dah yang akan memberi syafaat. Apa salahnya kita nak menzahirkan tanda kegembiraan dengan datangnya, dengan hadirnya, dengan bangkitnya Rasulullah SAW, penyelamat umat. Allah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu kefahaman.
oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Baik. Kenapa kita kasih kepada Rasul? Sebab Rasul itu kekasih Allah. Tengok di antara cara Allah Ta'ala nak memuliakan, nak menceritakan berapa besar, tinggi, pangkatnya, darjat Nabi SAW ni. Kita solat kerana siapa? Kita sembahyang 5 waktu kerana siapa? Kerana Allah. Kenapa kalau tak berselawat pada kekasih dia, Allah tak akan terima solat kita? Itu tanda apa? Nak menunjukkan Allah nak membesarkan, nak memuliakan Rasulullah SAW. Memang kau solat kerana Allah, tapi kalau kau tak bersolawat ke atas kekasih dia, solat kau takkan diterima. Faham tak dah? Saya takkan benarkan siapa-siapa datang ke rumah saya, masuk ke rumah saya, melainkan Abang Man kalau ada, yang lain boleh masuk. Apa tanda tu? Apa tanda tu? Saya nak cerita apa sebenarnya? Nak menunjukkan Abang Man ni ada keistimewaan. Orang lain saya tak benarkan masuk, kecuali bila Abang Man ada, baru boleh saya izinkan. Kalau dia tak ada, siapa pun saya takkan bagi masuk. Itu tanda nak memuliakan dia, itu tanda nak membesarkan dia, itu nak menunjukkan dia ada keistimewaan. Begitulah tadi. Nampak dah? Itu pun tak faham. Itu pun tak faham. Kalau tak nak muliakan Rasul, jangan salawat dalam sembahyang. Baca terus. Buat apa nak salawat? Kau sembahyang kerana Allah, kepada Allah, untuk Allah. Kenapa nak kena salawat? Tak payahlah salawat. Sehingga diwajibkan tu rukun, jadi rukun qauli dalam sembahyang. Bukan sunat, rukun. Kalau kau tak selawat, sembahyang kau tak sah. Khusyuk lah zaman ni pun. Kau tak selawat, tak sah sembahyang kau. Tiba-tiba dia kata jangan puji-puji Nabi pula dah. Yang puji lebih-lebih. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahaman ni yang kita risau merebak kena kepada anak bini kita ni. Jadi rosak. Jadi tak berakhlak, jadi tak beradab, jadi biadab. Biadab dengan Rasulullah SAW. Dia menyangkakan Rasul tu macam orang biasa-biasa. Tak ada perbezaan. Padahal kita memuji makhluk yang lain ni, yang buat dosa maksiat ni, puji lebih-lebih daripada Rasul lagi, kita tak sedar. Dan kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya, dan kekasih bagi kekasihnya, iaitu Allah. Dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu sahabat, itu kasih akan pesuruh Allah Ta'ala. Kenapa kita kasih kepada sahabat? Sahabat-sahabat Nabi SAW? Kerana sahabat Nabi SAW ni mengasihi, mencintai Rasulullah SAW, yang mana Rasul itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Dia bersambung tu. Kasih kepada Rasul. Sebab apa kasih kepada Rasul? Sebab Rasul tu kekasih Allah. Dah tu kenapa pula sampai kasih kepada sahabat pula? Sebab sahabat ni kasih kepada Rasul. Rasul tu kekasih Allah. Kenapa kasih pada tabi'in pula? Sebab tabi'in ni kasih kepada sahabat. Yang mana sahabat ni kasih kepada Rasul. Rasul kasih kepada Allah. Kenapa pula kasih kepada alim-alim ulama yang mengikut para tabi'in tadi tu? Kerana bersambung tadi. Kenapa kasih kepada tuk-tuk guru alim ulama yang sekarang ni? Kenapa kasih? Kerana mereka kasih kepada orang yang kasih, yang bersambung kepada Allah. Orang tak faham. Dia tak faham. Allah. Dan jika kemudian, dan kerana bahawasanya mereka itu sahabat, kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu hambanya Allah. Sebab tu kita kena kasih sesama kita ni. Kenapa? Kita ni semua ni hamba bagi Allah, yang mana Allah tu kita mengaku tadi, Allah adalah kekasih kita. Maka bila kita kasih kepada Allah, maka kita kena kasih juga kepada hamba-hamba Allah. Kita kena kasih sesama hamba juga. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dalam kesusahan, doakan. Paling tidak kalau kita tak boleh menolong dengan apa bantuan, dengan material, dengan apa benda, doakan. Doa tu pun itu adalah salah satu cabang tanda kasih kita sesama hamba
Kita tengok kawan-kawan kita yang masih jauh, yang tak mengaji, yang buat dosa maksiat, doakan supaya mereka diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah, dijadikan orang bertakwa. Begitu kita tengok orang-orang lain, kita tengok siapa sajalah, doakan yang baik-baik. Itulah tanda kasih seseorang itu kepada Allah. Bukan mendoakan sebaliknya, bukan mendoakan mudarat, bukan mendoakan kecelakaan, bukan mendoakan kebinasaan. Kalau kita mendoakan kejahatan, mendoakan kecelakaan, itu tanda kita tidak kasih kepada hamba Allah. Kena kasih kepada hamba Allah. Sebab apa? Sebab mereka itu hamba bagi kekasih kita, iaitu Allah. Kasih sesama. Kasih sesama Muslim. Sebab apa nak kena kasih sesama Muslim? Sebab kasih kepada Allah lah. Sebab Allah sungguh, Allah suka, Allah redha. Allah kasih, Allah redha orang yang berkasih kerana Allah, kerana agama. Sebab itulah alim ulama dia tak berhenti daripada mengajar, daripada berdakwah, mengajak. Biarlah dimaki, difitnah, dia terus dengan niat dia nak mengajak hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya semuanya selamat daripada azab Allah nanti di hari kiamat. Sebab tu mereka tak peduli. Kau nak caci, kau nak maki, kau nak kutuk, kau nak fitnah, silakan. Tak jadi masalah pada diri mereka. Tadi wa kafa billahi alima, memada bagi Allah Ta'ala tahu niat dan pekerjaan mereka. Biarlah orang lain tak tahu, biarlah manusia tak tahu, biarlah masyarakat tak tahu, yang penting Allah tahu, sudah. Jadi ulama dia tak banyak cerita. Dia tak banyak cerita. Orang yang kenal Allah ni dia tak banyak cerita. Dah cukuplah, Allah dah tahu, apa lagi? Bila Allah tahu, Allah akan balaslah dengan kebaikan, dengan kebajikan dan sebagainya. Kalau orang lain tahu pun, bukan orang lain yang boleh membalas. Orang suka ke orang tak suka ke, takkan memberi apa-apa pun. Orang suka takkan mendatangkan manfaat, orang tak suka takkan mendatangkan mudarat. Kita buat satu maksiat, satu dunia suka, tidak akan menukarkan maksiat tadi jadi kebajikan. Saya buat dosa, saya mengumpat. Satu dunia seronok, redha dengan perbuatan mengumpat saya. Adakah bertukar daripada mengumpat tu, sifat yang dicela bertukar jadi benda yang diredha oleh Allah sebab satu dunia redha? Dah, tetap dosa besar juga ke mana-mana pun. Dia tak akan berubah menjadi pahala. Kita kena tanam benda tu dalam kepala kita. Bukan kita mendapat pahala bukan dengan sebab redha manusia. Kita buat benda baik, kita semayang. Contohnya, ataupun kita nak berubah, kita nak berhijrah daripada dedah aurat, nak tutup aurat, nak berhijrah. Semua benci dengan kita, semua pulau dengan kita, semua tak peduli dengan kita. Adakah berubah menjadi dosa? Dah, tetap dia pahala. Jadi apa lagi? Tak payah sedih lah. Cukup Allah tahu apa yang kita buat tu. Tapi pastikan yang kita buat tu benda betul, mematuhi syariat, dalam keadaan hati kita betul-betul ikhlas, dan benda tu tak melanggar syariat. Teruskan. Sebab kalau nak layankan orang ni, sampai bila-bila tak boleh beribadat. Sampai bila-bila takkan boleh beribadat kalau nak layankan kehendak orang ni. Dan mereka itu hambanya Allah yang sentiasa taat akan dia. Dan jika kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah, yakni kekasih Allah. Kenapa ni duk makan pun makanan yang baik-baik, makan makanan yang sihat-sihat ni? Aku duk makan, jaga makanan ni supaya tubuh badan aku jadi sihat. Atas jalan asbab lah. Kita dah belajar tauhid kan? Atas jalan sebab. Kenapa nak kena makan benda-benda yang berkhasiat gini? Tak kena jaga kesihatan lah. Kenapa pula? Supaya aku boleh beribadat kepada Allah, iaitu Allah tu kekasih aku. Kalau aku sakit, macam mana aku nak mengabdikan diri kepada kekasih aku? Yang mana? Jadi bila dia makan dengan niat nak beribadat kepada Allah, maka dapat pahala dengan makan tadi. Tapi kalau kita makan dengan niat nak menjaga kesihatan supaya nak berseronok buat dosa dan maksiat, maka tak dapat pahala, bahkan dosa.
Kan asal makan tu hukumnya harus. Asal makan hukumnya harus. Makan pun tak dapat pahala, makan pun tak berdosa, tak makan pun tak dapat pahala, tak makan pun tak berdosa. Selagi semata-mata namanya makan. Tapi kalau makan itu ada dihubungkan dengan perkara yang wajib, dihubungkan dengan perkara yang sunat, maka bertukar hukum harus tadi menjadi wajib ataupun sunat. Ataupun makan tadi itu kita kaitkan dengan benda haram, maka jadi haram walaupun makanan yang kita makan tadi halal. Saya makan nasi, sebab apa? Supaya saya bertenaga nak buat maksiat malam ni, maka haram. Saya makan dengan niat macam tu, saya dapat dosa, berdosa meskipun saya makan nasi lemak saya makan nasi goreng tapi oleh kerana niat tadi niat saya tadi nak menolong, jadikan makan tadi sebagai penolong untuk saya jadi selesa membuat maksiat, jadi hukumnya jadi dosa juga dengan makan tadi. Allah. Kiaslah yang lain-lain, kiaskanlah yang lain-lain sama. Sebab asal hukum semua benda tu hukumnya harus. Benda haram ni dia boleh berubah-ubah. Kadang-kadang dia jadi haram, kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang dia jadi sunat, kadang-kadang jadi makruh. Jadi kenapa makan? Kenapa makan? Maka kerana bahawasanya nak menguatkan tubuh badan tadi, supaya boleh mengerjakan perintah Allah, yakni kekasih kita, iaitu Allah. Dan jika kasih ia akan bunga. Kasih bunga pula lah. Dia suka tanam bunga, hobi dia tanam bunga, beli bunga, tanam, macam-macam. Dan tanam-tanaman, dan kasih akan sungai. Dia seronok tengok sungai, dia suka tengok pemandangan dan cahaya dan segala rupa yang elok. Maka kerana semuanya itu perbuatan Allah, semua itu af'alullah, perbuatan Allah. Kenapa dia suka tengok pemandangan macam tu? Sebab tu tanda-tanda kesan-kesan perbuatan Allah. Siapa dia Allah tu? Kekasih aku. Kekasih. Kita ada seorang kekasih, dia pandai buat lukisan. Kita tengok lukisan tu kita tersenyum. Tengok lukisan ni kita tersenyum. Sebab apa? Membawa hati kita mengingati dia tadi, si pelukis tadi. Siapa pelukis tu? Kekasih kita. Orang pun duk heran, kenapa kau suka sangat tengok bunga teh ayam ni, lukisan bunga teh ayam. Lukisan bunga teh ayam, tapi kau main tengok, kau suka, kau sengih-sengih seorang senyum-senyum tersipu-sipu. Kenapa ni? Orang tak tahu rupanya lukisan tu dilukis oleh kekasih. Begitulah. Begitulah kiasan. Dia suka tengok pemandangan. Sebab apa? Pemandangan itu adalah hasil daripada ciptaan kekasih dia, iaitu Allah. Begitulah yang berlaku tu di sisi orang yang kenal Tuhan tu. Yang asyik dengan Allah tu macam itulah dia. Dia asyik bercinta dengan Allah. Apa yang dipandang, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, semua membawakan hatinya kepada Allah. Sebab tidak berlaku sesuatu perkara itu melainkan dengan kehendak kekasih dia, iaitu Allah. Dan dijadikan oleh kekasih dia, iaitu Allah. Dengan sebab itu orang-orang yang pelik-pelik ni, orang pelik-pelik ni, kekasih Allah ni, bila dia menerima musibah, akan keluar perkataan yang pelik daripada mulutnya. Bukan innalillah, tetapi alhamdulillah. Padahal dia terima musibah, padahal dia terima bala, tapi yang keluar daripada mulutnya bukan innalillah. Kalau kita innalillah lah kan, tiap-tiap benda yang musibah, kecelakaan, jadi disunatkan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi orang yang dah gila dengan Tuhan, yang dah gila dengan Tuhan, yang dah asyik dengan Allah, asyik sungguh-sungguh, bukan buat-buat, setiap bala yang datang pada diri dia tu, alhamdulillah katanya. Segala puji bagi Allah. Kenapa nak duk puji Allah? Katanya apa? Kerana Allah Ta'ala telah memberi kepada dia seperti apa yang Allah telah memberi kepada kekasih-kekasih dia. Bukankah kekasih-kekasih Allah tu diuji dengan bala yang berat-berat? Betul? Sebab tu bila dia menerima ujian yang berat-berat juga, dia kata alhamdulillah. Kenapa pula duk puji Allah sedangkan tu ujian yang berat? Memuji Allah kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah memakaikan diri dia dengan pakaian kekasih-kekasih dia, iaitu ujian yang berat-berat. Kita tak sampai, kita dengar cerita je. Tak payahlah nak berlakon
Berpijaklah di bumi nyata. Tak payah nak berlakon-lakon macam wali dah. Tu nak cerita orang wali-waliullah tu, arif billah tu macam tu lah. Macam cerita Laila Majnun tu. Asyiknya cintanya pada Laila tu. Tengok laut Majnun, Laila katanya. Tengok laut Laila. Tengok pokok pun Laila, tengok apa pun Laila. Semua Laila. Sebab apa? Sepenuh-penuh hatinya tu tadi. Dia tak boleh nak hilangkan, nak putuskan ingatannya daripada kekasih dia lain. Begitulah orang yang kasih kepada Allah. Ada macam tu. Ada. Dia duit. Celik mata duit, pejam mata duit, dalam semayang pun duit. Mana duit? Sebab kekasih kita duit. Tapi ada golongan yang macam tu. Ada golongan yang macam tu. Dia bukan buat-buat. Tak. Memang sungguh-sungguh hatinya macam tu dengan Allah. Sebab apa dia sampai kasih itu? Sebab dia kenal. Makin hebat pengenalannya, makin tinggi pengenalannya, makin dalam pengenalannya, makin hebatlah cinta dia. Makin dalam pengenalan dia, makin luas pengenalan dia, pengetahuan dia, kepahaman dia tentang Allah, itu memberi kesan kepada makin hebatnya cintanya kepada Allah. Betul lah pepatah tu, kalau tak kenal tak cinta. Kalau kenal sikit, cintanya sikit. Kalau kenal sikit, sukanya sikit. Tapi kenal je banyak, seronoknya banyak, cintanya banyak. Macam tu lah para Nabi, para Rasul itu yang dah maklum tu kekasih Allah tu, wali-waliullah tu. Allah bagi bala pun dipuji juga. Allah bagi bala pun dipuji. Alhamdulillah ya Allah, syukur, alhamdulillah. Pelik kau ni. Kita dapat bala, sumpah seranah yang keluar daripada mulut kita. Nak mengaku kekasih Tuhan kono. Dalam hati, dalam diri kasih Allah tak ada rumutan. Nak merumut pun dia tak berani. Sebab dia yakin didengar oleh kekasih dia, iaitu Allah. Meskipun dalam hati dia tak merumut. Kita ni sampai zahir ke mulut kita. Tak cukup dengan mulut, kita terjemahkan dengan perbuatan ni. Punyalah stres. Tak terjemahkan. Tak suka dengan takdir Tuhan. Tak setuju dengan takdir dan ketentuan Allah atas diri kita. Bukan sahaja di hati merungut, terbit di lidah pula. Popai, sumpah seganah macam-macam lagi. Tak cukup dengan tu, terjemah pula dengan perbuatan. Kekasih Allah dah dalam hati dia pun tak ada rumutan. Sentiasa sangka baik, memuji-muji Allah. Ada? Boleh ke? Kalau boleh, alhamdulillah lah. Kalau boleh tahap tu, Allah bagi bala pun syukur, ya Allah, alhamdulillah. Allah. Dan jika kasih ia akan bunga habis tadi, kerana semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala dan menunjuk atas keesaannya. Mana segala-galanya lah alam ni. Manusia tak manusia, binatang tak binatang, tumbuhan tak tumbuhan, batu kayu tak batu kayu, semua tu af'alullah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah maknanya ciptaan Allah. Mudah nak faham? Ni ciptaan Allah, kitab ni ciptaan Allah, meja ni ciptaan Allah, ni binatang ni, semut ni ciptaan Allah. Jangan kita faham makhluk ni manusia je. Semualah masih wallah tu makhluk Allah lah tu. Pasir tak pasir, debu tak debu, tu. Taat tak taat, maksiat tak maksiat, semua itu adalah perbuatan Allah. Batu suruh kenal Tuhan. Kalau orang dia kata yang baik tu je Allah yang buat, Allah kehendak, yang jahat bukan, mana dia tak kenal Tuhan lah tu. Kalau dia kenal Tuhan, dia akan yakin buruk baik, buruk baik semuanya dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tak akan kata Allah tu zalim. Dia tak akan kata Allah tu zalim. Kalau dia kenal Allah, dia tak akan kata Allah tu zalim. Dia tak akan kata Allah tu berat sebelah. Dia takkan kata Allah tu pilih bulu. Dah.
Sebab tu mengenal Allah itu hukumnya wajib, bukan sunat, bukan harus, bahkan wajib mengenal Allah. Wajib kenal Allah. Dan menunjukkan atas keesaannya. Tu atas keesaan Allah lah. Dia nak ciptakan yang ni jadi kafir, yang tu jadi beriman, yang ni dia nak masukkan syurga, yang tu dia nak humban dalam neraka. Ikut dia Tuhan. Itulah Tuhan. Ada orang tanya, kenapa Allah ciptakan dia jadi orang kafir, lepas tu besok Allah humban dia dalam neraka? Kenapa Tuhan buat macam tu? Jawabnya, sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan lah macam tu. Tuhan ni dia buat sesuatu, dia tak ikut orang, ikut dia. Itu Tuhan. Yang kita sebut Tuhan tu, sifat Tuhan ni apa? Dia tak ikut orang, dia tak ikut kehendak orang, dia ikut kehendak dia. Kalau yang ikut orang tu bukan Tuhan, tu makhluk. Kalau ikut kehendak orang tu makhluk, tu bukan Tuhan. Tuhan ni dia tak ikut kehendak sesiapa. Dia tadbir ikut kehendak dia. Dia merentah, dia rentah barang milik dia. Jadi bebas kepada dia nak buat apa saja. Yang beriman, dia nak masuk syurga. Yang kafir, dia nak umban neraka. Yang beriman akhirnya mati kafir, yang kafir mati beriman. Itu hak dia. Sebab tu kena takut. Sebab tu kena takut kepada Allah. Sebab dia jenis tak peduli siapa sah. Hari ni kau sombong beribadat, tak mustahil besok ditukar kau jadi kafir. Sombonglah dengan ibadat. Sombonglah. Hari ni kau boleh sembahyang, hari ni kau boleh mengaji, tak mustahil besok lusa Allah ubah kau jadi kafir. Tak mustahil besok kau tonggang botol arak besok. Dia nak buat itu ikut kehendak dia. Siapa boleh marah dia? Siapa boleh halang kehendak dia? Itulah Tuhan yang kita duk sebut Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Itulah dia Tuhan. Itulah sifat dia. Maka jangan berani. Jangan berani. Dia tak peduli. Dia nak pilih orang maksiat, dia nak ambil orang maksiat jadi kekasih dia. Itu hak dia. Daripada penjudi, daripada penzina, peminum arak, pembunuh, Allah ambil dia, jadikan kekasih. Allah jadikan sebab-sebab yang tertentu pada diri. Daripada sejahat-jahat manusia, tukar jadi kekasih Allah. Siapa nak marah, siapa nak halang, siapa nak tegah, itu pentadbiran Allah. Ikut dia. Dia Tuhan, dia pemilik. Hamba taat pun dia punya, hamba maksiat pun dia punya juga. Yang Islam pun makhluk dia, yang kafir pun makhluk dia. Jadi dia bebas nak buat apa saja atas makhluk dia sendiri. Yang kata zalim ni, kalau dia mentadbir, memerintah hak milik orang lah, itu baru kata zalim. Kita ada 5 helai pakaian, ikut kita nak pakai baju apa hari ni. Milik kita nak pakai baju biru ke, nak pakai baju merah ke, ikut kita lah, kita punya, bukan pakai baju orang. Jadi Allah ni yang ditadbir ni siapa punya ni? Dia punya. Dah ikut dia nak tadbir macam mana. Yang tu dia nak bagi petunjuk, yang tu dia nak sesatkan, ikut dia. Lepas tu kita jangan berani-berani. Kalau jenis bukan Allah lah, kita cerita macam ni. Katalah kalau dalam kampung ni ada orang Kedebeh, ada orang Samsing. Dia jenis tak peduli orang. Ikut dia nak tampar, ikut dia nak tikam. Berani tak kita nak rapat dengan dia? Jangan buat pasal tak pasal-pasal kan bagi salam. Bagi salam dia tembak kita kan. Padahal bagi salam. Dah lah jenis macam tu. Otak dia tak berapa betul lah pula. Tak berani kita nak rapat jenis orang macam tu. Dia jenis tak berkira. Dia nak tembak, dia nak pukul, dia nak belasah. Dia tak peduli. Dalam baik-baik kan dia lempang muka kita. Berani tak nak rapat dengan orang tu? Tak berani. Itu contoh lah. Ini Allah. Dia tak peduli. Kau suka, kau tak suka, kau kena akur dengan kehendak dia. Sebab dia Tuhan, kau hamba. Dia Tuhan, kau makhluk. Dia ciptakan daripada tak ada kepada ada tu pun dah berapa banyak untung lah. Daripada tak ada kepada ada tu dah banyak untung dah kita dapat. Dapat makan, dapat minum, dapat macam-macam seronok. Sebab itulah kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan. Dia tak ikut kehendak kita, tapi kita yang nak kena ikut kehendak dia. Jangan pertikai, jangan persoal pekerjaan urusan
Allah. Jangan tanya kenapa Allah buat macam tu. Yang tu kafir, tak beriman, lepas tu nanti mati masuk neraka pula, Allah azab pula. Yang tu pula beriman masuk syurga, dapat balasan baik. Jangan tanya urusan Allah. Jangan tanya urusan Tuhan yang mencipta sekalian alam. Bahkan kita nanti yang akan dipersoal oleh Allah. Kenapa tak semayang? Kenapa tak taat? Kenapa tak kenal Tuhan? Kenapa ada akal tapi suka milih buat maksiat? Kita yang akan ditanya besok. Jangan tanya kerja Tuhan. Bahkan kita yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa tak semayang? Allah bagi umur, Allah bagi sihat. Kenapa tak semayang? Kenapa tak mengaji? Allah bagi masa sama macam orang lain. Kenapa tak belajar agama? Apa kita nak jawab? Orang lain, ada orang lain umur lagi pendek daripada kita lagi. Umur 20 je, mati dah. Umur 15, mati dah. Ada 2 minggu, mati dah. Kita Allah bagi sampai 30, 40, 50 tahun. Kenapa tak semayang? Kenapa tak mengaji? Berat kita nak jawab. Tak nak jawab pun kena tanya juga. Nak lagi tak boleh. Semua akan jumpa, semua akan bertemu dengan alam barzah, alam akhirat, alam kiamat. Segedebe mana pun, sesamsing mana pun, sesombong mana pun. Tengok tu Firaun tu. Firaun tu yang sombong lagi. Mati. Mati dia. Namrud sombong dia. Mati dia. Apa lagi? Semua dah ada contoh dalam Quran tu. Yang sombong dengan pangkat, yang sombong dengan kekuatan, yang sombong dengan harta, yang sombong dengan parah rupa, semua mati. Semua mati. Kita ni lebih dhaif nak banding dengan umat dulu. Adakah kita tak mati? Yang jauh lebih hebat daripada kita, yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih kuat pun mati. Kita tak mati pula dah. Mati. Bila mati nanti akan dipersoalkan oleh Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mana kau gunakan masa? Allah bagi masa 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Allah bagi masa siang, apa guna? Allah bagi waktu malam, apa guna? Allah bagi waktu sihat, apa yang kau gunakan? Allah bagi harta benda, mana kau hala tujukan? Semua akan ditanya. Beruntunglah orang yang membuat, yang mengikut perintah Allah. Beruntunglah dia. Sebaliknya celakalah orang yang tak nak taat kepada Allah. Wal'iyazabillah min zalik. Dan kekuasaannya, dan memperingat akan segala sifatnya, akan segala sifatnya. Jadi bila kita tengok orang yang mengenal Allah ni, apa saja yang dia tengok, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia alami, apa saja yang datang pada diri dia zahir dan batin, semua itu menjadi asbab dia mengingat kepada Allah. Semua tu jadi sebab membawa hati dia kepada Allah. Sebab tu dengan datangnya ujian-ujian tadi, dia jadi seronok. Alhamdulillah ya Allah, dengan datang ujian ni kau mengingatkan aku kepada engkau. Buat tak elok pun dengan orang buat tak orang buat tak seronok dengan kita ni, orang maki hamun, orang fitnah, orang kata macam-macam, orang biadab dengan kita. Semua itu membawa hatinya mengingat kepada Allah. Sebab mustahil benda tu akan datang dan berlaku dalam hidup dia, dalam diri dia, kalau bukan Allah kehendak. Betul tidak? Jadi bila dia dah tahu, dia sedar benda tu datang daripada kekasih dia, dia nak marah tak? Dia tak marah. Dia tak marah, terkunci mulutnya, terkunci hatinya daripada nak merungut-rungut. Sebab dia yakin dan dia tahu benda tu didatangkan oleh kekasih dia, iaitu Allah. Itulah dia di antara rahsia orang-orang tu. Orang maki hamun pun dia diam, dia jadi alhamdulillah ya Allah, syukur. Jadi terbaliklah orang ni, dia dah terbalik. Dia jadi terbalik. Dia tak sama macam kita, dia jadi terbalik. Kita tak suka benda macam tu. Dia pula, benda tu jadi nikmat pula pada dia. Benda-benda macam tu jadi nikmat pada dia, tu jadi nikmat pula dah. Pada zahirnya bala, tapi di sisi orang macam tu jadi nikmat. Kenapa pula nikmat? Mengingatkan dia kepada Allah dan mengingatkan tentang kehinaan dirinya dengan Allah. Jauh langit bumi, jauh langit bumi. Dengar cerita je lah. Apa? Mati dia minta. Golongan tu dia minta mati sebab rindu nak jumpa kekasih. Kita minta mati sebab banyak masalah.
Mati lagi baik kalau macam ni. Pas satu, yang ni tak selesai, datang pula masalah yang lain, mati lagi baik. Ya Allah, cabutlah nyawa aku cepat. Itu putus asa, itu dosa besar. Yang ni memang minta mati sebab tak sabar nak bertemu Allah. Dia bukan buat-buat. Ni cerita bukan benda-benda buat-buat ni. Memang dia dah duduk di situ dah. Bukan buat-buat, bukan berlakon-berlakon dah. Dan menunjuk atas keesaannya, atas ketunggalannya. Kan kita dah belajar dalam tauhid tu bab wahdaniyah tu, ketunggalan Allah. Keesaan makna ketunggalan Allah. Semua ni tanda keesaan Allah. Kewujudan kita, apa saja yang kita alami itu semua tanda-tanda Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu. Itulah menunjukkan Tuhan itu satu. Alam ni, kewujudan alam ni sebagai dalil yang Tuhan itu bersifat satu, ataupun bersifat dengan tunggal, ataupun bersifat dengan esa. Bukan semata-mata menunjukkan alam ni, kewujudan alam ni nak menunjukkan Allah tu kuasa. Bukan tu saja, nak menunjukkan Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan, dan nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci dari bersifat dengan sebarang jenis sifat kekurangan. Jangan lupa tu. Jangan kita tengok alam ni nampak indah, nampak cantik, oh inilah tanda-tanda Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jangan lupa adanya alam ini juga tanda-tanda maha suci Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Ni adanya kita ni lah dalil Allah Ta'ala tidak jahil. Adanya kita ni lah dalil Tuhan tidak lemah. Adanya kita ni lah dalil Tuhan tidak berbilang-bilang. Adanya kita ni lah dalil Tuhan tu tidak pekak, tidak tuli, tidak bisu, tidak zalim dan sebagainya. Mana? Kewujudan benda ni dia jadi dalil. Satunya, contohlah ambil satu makhluk ni, tasbih ni. Tasbih ni adalah dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha kuasa. Kewujudan tasbih ni juga menjadi dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu maha suci dari bersifat lemah. Adanya tasbih ni lah dalil Allah Ta'ala itu bersifat kuasa. Ada tasbih ni juga dalil menunjukkan mustahil Allah bersifat lemah. Ada tasbih ni juga dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan satu. Adanya tasbih ni juga menjadi dalil mustahil Tuhan itu berbilang-bilang. Kiaslah yang lain-lain. Sebab tu disuruh belajar tu. Bila belajar besok tahu mana nak sesuaikan benda-benda tu. Bila dah belajar, bila dah faham nanti tahu mana nak sesuaikan, mana nak sesuaikan. Keadaannya mana tadi? Dan makna Maksud apa tadi? Dan menunjukkan atas keesaannya dan kekuasaannya Allah, dan memperingat akan segala sifat keelokannya Allah, dan sifat kebesarannya Allah. Besar darjat, besar pangkat, bukan besar tubuh. Allah maha besar. Apa maksud besar? Pangkat, darjat, kemuliaan, keagungan Allah tu. Bukan besar tubuh, bukan besar berjasad, bukan besar berjisim. Seperti ada yang dipaham oleh setengah pahaman-pahaman yang sesat. Dia kata Tuhan tu tubuhnya terlalu besar sebab tu tak boleh tengok. Ada pahaman sesat tu. Hati-hati. Dia kata kenapa kita tak boleh tengok? Sebab Allah ni zat dia, tubuh dia besar sangat. Terlalu besar sangat tubuh dia, sebab tu tak boleh tengok. Ada juga yang percaya. Na'udzubillah min zalik. Besar darjat, besar pangkat. Tengok Abang Man kecil je. Pangkat besar, jangan main-main. Tubuh kecil tapi kita kata ibu. Tuan besar datang, tuan besar. Tuan besar apa? Pangkat dia manager, jangan main-main. Tu pangkat tu yang besar. Keelokannya dan kebesaran, dan jika kasih ia akan orang yang berperbuat kebajikan baginya, dan akan guru yang mengajarnya, maka kerana mereka itu wasitah, perantaraan antaranya dan antara kekasihnya, iaitu Allah, pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Orang buat baik kepada kita, orang buat baik kepada kita, orang suka tolong kita, orang suka bantu kita, maka kita kasih dengan orang tadi tu.
Kita kasih dengan orang yang tolong bantu kita tadilah. Kenapa pula kita kasih dengan orang yang macam ni? Kerana orang-orang tadi tu adalah orang-orang yang Allah pilih menjadi wakil untuk menyampaikan nikmat Allah kepada diri kita. Nampak tak? Sebab tu kita kasih kepada orang tadi tu. Kerana dia ni adalah orang kiriman Allah yang nak menyampaikan, yang menjadi sebab kita mendapat pertolongan, yang menjadi sebab kita mendapat kemudahan, yang menjadi sebab kita mendapat keselesaan dan macam-macam lagi. Dan kenapa pula kena kasih kepada guru tu? Guru tu kenapa kasih kepada guru tu? Kerana guru tu juga merupakan wasilah, makna perantaraan di antara kita dengan Allah. Sebab dia, kita boleh mengetahui apa yang disuruh oleh kekasih kita, apa yang dilarang oleh kekasih kita itu Allah, apa yang disukai, diredai oleh kekasih kita itu Allah, dengan asbab guru tadi tu. Jadi dia kasih kepada guru kerana guru itu merupakan wasilah di antara dia dengan Allah. Makna yang nak menghubungkan dia dengan Allah mudah. Perantaraan yang nak menghubungkan dia dengan kekasih, guru. Jadi sebab tu guru ni adalah diibaratkan seperti ibu bapa kita. Guru ni ibu bapa kita, tapi ibu bapa yang memberi rezeki rohani. Guru-guru ni sebab apa wajib hormat, wajib sayang kepada, wajib beradab, berakhlak dengan guru? Kerana mereka itu adalah ibu bapa yang memberi rezeki, ataupun bapa yang memberi rezeki memberi makanan rohani, keperluan rohani. Ibu bapa itu kena kasih sayang juga, sebab hormat dia, sebab dia yang memberi kita rezeki ataupun nafkah yang bahasa jasmani, yang melahirkan kita, yang bagi kita makan minum, yang bagi kita pakaian, yang menjaga keselamatan kita. Sebab tu kena kasih sayang juga, beradab, berakhlak dengan mak bapak tu. Begitulah juga guru-guru kita. Sebab tu dua-dua ni kena jaga perhubungan. Kena kasih kepada mak bapak, kena kasih juga kepada guru-guru kita, kerana dua-dua ni sangat penting dan bermakna dalam kehidupan kita. Mak bapak sebab menolong tubuh badan kita. Guru menolong rohani kita. Daripada tak kenal Tuhan jadi kenal, daripada tak takut Tuhan jadi takut, daripada tak faham jadi faham, daripada ibadatnya salah jadi betul, daripada jauh jadi dekat dengan Allah. Sebab itulah guru itulah guru yang sebenar-benar tu. Kita bukan. Kita pelakon-lakon je. Sebab apa tu? Kerana mereka itu wasitah, yakni perantaraan antaranya hamba dan antara kekasihnya, iaitu Allah pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya, dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu. Allah yang memberi pertolongan kepada orang-orang itu tadi. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka tadi, terlintas dalam fikiran dia nak menolong kita. Nampak tak? Terlintas Allah Ta'ala yang mencetuskan dalam akal, dalam fikirannya, dalam hatinya, nak tolong si Anu lah, nak bantu si Anu lah. Siapa yang terbitkan dalam hati itu? Allah yang menerbitkan benda itu dalam hati orang-orang tu. Lalu dia datanglah kepada kita, bagi bantuan kepada kita, bagi pertolongan kepada kita. Yang memberi taufik pada mereka itu pada mengajar ataupun pada membuat kebaikan pada diri. Mustahil orang-orang tu akan nak ajar kita kalau Allah tak pilih dia. Mustahil ada orang yang sudi nak mendidik kita kalau Allah tak letakkan dalam hati dia. Mustahil. Takkan berlaku. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebajikan atas kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagi Allah Ta'ala juga puji. Segala puji itu hak milik Allah, kerana dia yang maha sempurna, dia yang tidak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu menumpang berhajat bergantung kepada Allah. Dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pesuruh, seperti firman-Nya, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Ya Allah Ta'ala jua Tuhan, yakni tak ada yang lain dah. Tuhan mana? Yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan tiada pandai membaca kitab, dan akan pesuruh daripada mereka itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu akan Al-Quran, dan membersihkan ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu daripada syirik. Bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kemusyrikan.
dan mengajar akan mereka itu akan Al-Quran dan segala hukum yang di dalamnya Al-Quran. Sebab itulah wajib bagi diri kita kasih kepada Rasulullah SAW, sebab tak terbayar jasa dia tu. Kata setengah ulama, seandainya kita ni orang kaya jutawan duk buat maulid setiap hari sepanjang hidup kita, takkan terbalas jasa Nabi Muhammad SAW membawa iman dan Islam sehingga mak bapak kita, datuk nenek moyang kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam sehinggalah ke kita. Tak terbayar. Kalau contohnya kita meraihkan hari keputeraan Nabi SAW, tanda seronoknya kita, Allah Ta'ala utuskan penyelamat ni, penyelamat daripada alam zulumat ni, alam kegelapan, alam kebodohan, alam kejahilan, alam kezaliman ni. Datangnya Nabi Muhammad SAW menyelamatkan kita, mengeluarkan kita, melepaskan kita daripada tempat yang tak selamat jadi selamat, daripada tempat celaka jadi bahagia. Seandainya kita buat maulid pagi, petang, siang, malam sepanjang umur kita, takkan terbalas jasa Nabi Muhammad SAW. Dah macam mana? Selawat banyak-banyak, selawat banyak-banyak, berlatih selawat banyak-banyak, biarpun pendek-pendek tak apa. Naknya berlazim-laziman. Dia tak akan berselawat melainkan hatinya mengingat kepada Rasulullah. Nama ada. Dia tak akan berselawat kalau hatinya tak diingat kepada Rasul. Bila dia selawat menunjukkan hatinya ingat kepada Rasul. Kenapa dia pula tu? Kerana selawat itu, perbuatan selawat itu adalah perbuatan yang dikasihi oleh Allah. Jadi dia banyak bersalawat tu tanda kecintaan dia kepada Allah, tanda kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Ngam-ngam pun sudah itu begitu. Alhamdulillah. Jadilah sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat yang hadir, yang mengikuti. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti dipanjangkan umur oleh Allah SWT, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang berkah, diberi ahli keluarga yang berkah, yang sakinah, dikurniakan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang bahagia, hati yang suci bersih daripada sebarang jenis penyakit yang menjadi asbab kacau bilaunya hati kita, tidak merasakan kebahagiaan atas dunia ni dengan sebab dosa-dosa hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan antum semua, diberi keberkahan dengan apa sahaja yang antum usahakan. Mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa mak ayah kita, mak ayah mertua kita, anak bini kita, semuanya tidak terkecuali. Orang-orang yang selalu menolong kita, yang selalu membantu kita, yang selalu mendoakan kita, yang selalu memberi salam kepada kita. Begitulah juga orang-orang yang tak senang dengan kita, tidak terkecuali. Mudah-mudahan semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi taufik hidayah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa nikmat yang kita sedang kecapi ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampailah kita mati. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah, diberi taufik untuk mendirikan ibadat, untuk menjadi penuntut ilmu. Begitulah juga doa yang sama untuk keturunan kita sampai kiamat besok. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita daripada ditipu, diperdaya, daripada terikut, terpesong dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik di dalam hati sahabat-sahabat semua. Hajat-hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik dalam hati isteri kita. Ni kadang-kadang dalam hati isteri kita nak ini, nak itu. Mudah-mudahan Allah bagilah dengan asbab berkah, ikhlas khidmatnya kepada suami dia. Mudah-mudahan dipermudahkanlah, dikabulkanlah segala hajat-hajat dia. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal.
اللهم وفقنا يا الله لطاعتك وترك المعاصي ظاهرة وباطنة وتمم تقصيرنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خلصنا مما أنا فيه إخلاصا جميلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب وبجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم إنه يا كريم